Okey, kita sambung kepada topik 3.2.1 dalam bab 3, okay, iaitu struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Okay, kalau minggu lepas kamu telah mempelajari struktur kawalan jujukan kan? Okay, kita sambung kepada pilihan pula, kawalan pilihan. Okay, untuk kamu punya objektif pembelajaran, kamu akan dapat hasilkan atau cara yang melibatkan struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah di akhir pembelajaran dan topik ni. Okay, untuk struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah, okay, untuk struktur kawalan pilihan ni, kamu sebagai pengatur cara akan tentukan syarat yang perlu dipatuhi untuk kamu hasilkan keputusan yang kamu ingin secara tepatlah. Okay, lazimnya satu syarat dia akan tentukan satu keputusan melalui satu ataupun dua ataupun pelbagai cabang ataupun pelbagai pilihan yang kamu boleh hasilkan ataupun letak dalam atau cara untuk dapatkan output ataupun keputusan yang betul. Okay, dalam struktur kawalan pilihan, yang ni kamu dah belajar lagi dalam tingkatan 1. Tingkatan 2 kita sentuh balik untuk struktur kawalan pilihan. Kita akan fokus dengan 3, iaitu tunggal, dua pilihan dan pelbagai pilihan. Tunggal, dua pilihan dan pelbagai pilihan. Okay, dalam tunggal, dia punya kod atau cara kita hasilkan gunakan if sahaja. Iaitu adalah satu cabang pilihan, satu saja pilihan dia. Kalau dui, akan ada if. Okay, kalau if ni dipenuhi, apa tindakan? Lepas tu kalau tak, else tu apa tindakan dia? Dia akan dua cabang pilihan ataupun dua tindakan dan proses yang berlaku. Okay, untuk pelbagai pilihan, kita ada else, if, else. Ini mengikut atur cara ataupun bahasa pengatur caraan. Kalau Python, kita ada if, else. Okay, dia akan mempunyai banyak. Dalam pilihan akan ada pilihan lagi. Pilihan pertama, kedua, ketiga sampailah mengikut kehendak program tersebutlah yang kamu hasilkan. Okay, sebagai contoh, kita rujuk contoh yang ini. Program ni, dia membangunkan dan memaparkan cadangan jumlah kalori. Okay, kamu punya program ni ataupun contoh program ni, dia akan paparkan berapa kalori yang diperlukan untuk lelaki dan perempuan mengikut umur yang diberikan. Okay, ini akan jadi satu pilihan. Pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okay, dalam program ni untuk lelaki akan ada 5 pilihan. Berapa 5 pilihan? Okay, sebabkan kalori yang diperlukan adalah berlainan. Okay, langkah pertama, paling penting, kena ada penyataan masalah. Okay, sebelum kamu hasilkan itu cara penyataan masalah ni, kamu kena pasti input, proses dan output. Okay, kamu kena apa input yang kamu perlukan. Okay, dan lepas tu apa proses, lepas tu apa struktur kawalan yang terlibat. Okay, kalau dekat sini kita gunakan dua pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okay, lepas tu kamu kena fikir ataupun bayangkan apa output yang akan jadi, apa output yang expected output, apa yang kamu harapkan untuk sebagai output untuk program yang ni. Okay, langkah kedua baru kamu tulis algoritma dia. Okay, apa algoritma? Okay, setiap langkah demi langkah ni adalah algoritma dia. Pertama, kamu buat apa? Kedua, kamu buat apa? Okay, kalau dekat sini dia pecahkan kepada 3 peringkat. Okay, yang pertama, kita masukkanlah berapa dia punya jantina. Lepas tu, kalau perempuan, kalau lelaki dia pergi langkah 2. Kalau perempuan dia pergi langkah 3. Langkah ke langkah 3. Okay. Dekat sini dia dah tetapkan langkah kedua apa terjadi. Langkah ketiga apa terjadi. Mengikut jadual tadilah, mengikut kehendak program tu. Okay, langkah ketiga adalah melukis carta alih. Okay, berdasarkan pseudocode yang kamu dah hasilkan, kamu akan lukis carta alih. Kamu tengok dekat sini, ada dua pilihan, struktur pilihan yang dia gunakan. Yang pertama adalah dua pilihan, di mana ada dua. Kalau ya, apa jadi? Kalau tidak, apa jadi? Okay, mula dia masukkan jantina kan. Kalau lelaki, dia pergi ke langkah
2. Kalau perempuan dia pergi langkah 3. Dekat sini dia cek kamu lelaki ke perempuan. Kalau lelaki pergi sini. Kalau perempuan pergi sini. Okey, lepas tu untuk pilihan yang kedua kan ada banyak lagi 2 pilihan. Yang pertama kena masuk ke umur. Kalau umur kamu 14 kan. Okey, dia lalu sini, betul tak umur kamu lebih besar sama dengan 60? Salah. Dia pergi kedua. Sampai dia jumpa yang betul-betul. Maksudnya umur kamu lebih besar sama dengan 13. Lebih besar lah sini kan 14. So kalori yang dibenarkan adalah 2180 sampai tamat. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan dia masukkan, okay, saya perempuan. Okay, dia masukkan umur perempuan tu berapa. Saya contohlah 21. Okay, masuk sini betul ke tak? Salah kan? Dia pergi tidak. Kalau betul, dia pergi sini lah. Lebih besar daripada 19. So di kalori dipaparkan. Dia pergi tamat. Okay, ini adalah kod pengegotan ataupun kamu hasilkan kod. Sama ada kamu gunakan Scratch ataupun kamu gunakan Python. Boleh pilih antara dua. Tapi kena berdasarkan cara dan juga pseudocode yang kamu dah hasilkan. So ini kalau kamu tengok dekat sini, Python dia gunakan ELIF. E-L-I-F. So dia berlaku kat sini lah. Yang ini dui, yang ini berbagai pilihan. Kalau dekat sini pun sama juga. Sini dui, sini pelbagai pilihan. Okay, contoh output kalau bagi Scratch ialah macam ni. Jumlah cadangan. Dia perkenalkan dululah sistem-sistem apa, program apa. Lepas tu dia kena masukkan kamu lelaki ke ataupun bukan. Kalau ya, kalau kamu lelaki kamu jawab iyalah. Lepas ya, dia tanya umur kamu berapa. 14 kan? Okay, baru dia paparkan berapa kalori yang diperlukan untuk lelaki yang berumur 14. Untuk present Python pula, dia simple je macam ni. Okay, kita masukkan jantina. Kamu lelaki ataupun bukan? Kalau kamu lelaki jawab iyalah. Kalau kamu perempuan jawab tidak. Okay, lepas tu kamu masukkan umur. Di akhir tu baru dia paparkan kalori untuk mengikut umur dan jantina. Okay, ini aktiviti yang kamu boleh cuba. Okay, dekat untuk program ni, jadual syarat untuk disemak. Okay, umur berapa? Okay, paparan dia dewasa, belia, remaja, kanak-kanak. Berdasarkan umur yang masukkan. Pertama, kita ada tak guna dua pilihan lah ni. Kita terus pakai pelbagai pilihan. Okay, ini pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah paparan dia.